Hmm. Zaki Kari, soalan dia sekejap yang lalu. Apakah pendirian Datuk sama ada ingin meneruskan perjuangan bersama UMNO atau seperti kita tahu sudah berapa pemimpin tertinggi UMNO sudah keluar parti? Saya nak beritahu tuan-tuan, khususnya pada Zakir ini, saya akan kekal dan konsisten berada di dalam UMNO. UMNO ini sebuah parti wadah perjuangan. Dia mengikut zaman. Dan kalau ada berlaku apa-apa, itu salah diri mereka. Jadi kalau kita lihat sekarang sebagai seorang Islam, adakah orang Islam tidak akan hantar anak dia ke sekolah tahfiz jika media sekarang, sama ada media sosial, surat khabar, membuat kenyataan dan secara rasminya diumumkan kepada publik bahawa beberapa kes sekolah tahfiz telah berlaku kes lewat yang dilakukan oleh tenaga pengajar dalam sekolah tahfiz itu. Jadi kita nak salahkan sekolah tahfiz itu ke atau tenaga pengajar yang melewat murid-murid yang di sekolah tahfiz. Jadi di sini pertimbangan kita. Adakah kita nak salahkan tenaga pengajar yang telah melakukan perkara yang salah, iaitu kita menghantar anak-anak kita belajar di sekolah tahfiz untuk menjadi seorang Islam yang baik, tetapi pengajar itu mengambil kesempatan dengan meliwat anak kita. Malah ada yang juga melakukan perkara yang tidak senonoh, yang meraba-raba pada pelajar-pelajar wanita yang di bawah umur. Jadi dalam isu UMNO ni, kena lihat di situ. Jadi kalau anda melihat UMNO ni penuh dengan rasuah, pemimpin-pemimpin dia, adakah itu menyebabkan parti dia salah? Parti dia rosak dan kita perlu meninggalkan perjuangan parti? Wah, hal itu soal dia. Soal neraka yang dia kena tanggung, soal penjara yang dia akan kena terima dan sebagainya. Tetapi segala prosesnya mestilah melalui keadilan. Dan kita belum tahu lagi benar atau tidak benarnya berlaku benda itu, termasuk kes lewat tadi. Termasuk ya kes rasuah, sapu sana, ambil sana. Jadi di dalam isu UMNO ni, saya melihat yang demikian. Yang salah sekarang ini pemimpin. Dan sebilangan besar mereka sekarang sudah keluar daripada UMNO. Ini akan menyenangkan untuk pemimpin muda di dalam UMNO bergerak mengambil tempat. Maknanya kita sudah ada patah tumbuh hilang berganti. Kalau Datuk Mustafa Mohamad keluar daripada UMNO, kalau hari ini kita kerajaan, dia masih lagi menjadi menteri sebab dia ahli majlis setinggi nombor 1. Tahun 2023, walaupun umur dia dah 65 tahun, dia nak juga jadi lagi wakil rakyat. Kerana dalam pilihan raya yang baru ni, tidak ada seorang pun daripada UMNO yang nak mengumumkan bahawa saya tidak akan bertanding lagi. Di kalangan bukan saja para menteri, timbalan menteri, ahli politik biasa pun yang menjadi ahli Parlimen Dewan Negeri, tak ada nak umumkan yang saya nak bertanding. Tak ada. Cuba kita tengok. Tak ada pun yang mau memikirkan demi kepentingan pelatih tidak mau bertanding. Mau mengosongkan kursinya bagi orang lain. Jadi sekarang ni apabila menang dan kita kalah di tubuh kerajaan, mereka nak keluar. Itu usaha mereka lah. Mereka nak keluar, teruskanlah. Kan itu cara yang terbaik untuk mereka. Dan ini pada saya tidak menimbulkan apa-apa masalah kepada perjuangan saya di dalam UMNO. UMNO ni parti orang Melayu. Ada masih lagi 3 juta. Dan kita lihat keseluruhan yang keluar UMNO ni siapa? Hanya orang-orang yang bermasalah, yang berkepentingan. Kita tak tahu apa kepentingan dia. Ada orang kata kena soal SPRM, ada orang kata kerana ada kirasuah, ada orang kata itu dan ini. Tetapi yang pasti apabila dia keluar daripada UMNO, tidak semuanya keluar. Kalau Datuk Mustafa Mohamad bekas menteri berpuluhan tahun katanya lah, kan, keluar isytihar umum. Berapa orang dijeli sekarang sudah umumkan keluar daripada UMNO mengikut kehendak dia? Berapa cawangan yang sudah dibubarkan?
Begitu juga Ketua UMNO Bukit Gantam. Begitu juga bekas Ketua Puteri UMNO Malaysia di Masjid Tanah. Dan terbaru ialah Sa'ali, Ketua UMNO Bahagian Cerah, bekas senator. Apabila dia mau keluar daripada UMNO, ada ahli-ahli UMNO dicerah ikut sama secara serentak. Mungkin lepas ni adalah orang yang 2-3 orang akan keluar. Tetapi persoalannya, adakah kerana mereka, saya juga kena ikut? Macam saya kata dengan kawan saya lah, tak payahlah you nak masuk parti Pakatan Harapan. Diorang punya ahli pun tengah lapar lagi, tengah belum kenyang lagi. Mereka juga tengah merebut biskut, merebut roti. Jadi kamu nak pergi campur buat apa? Kalau kamu dapat remah pun kira bagus. Dia tak peduli kamu. Kalau kamu nak masuk, kamu tunggu dulu. Bagi mereka stabil dulu. Bagi anggota parti dia mendapat tempat dulu. Sekarang kamu nak masuk untuk apa? Apa yang kamu dapat? Kamu tak tahu apa yang akan berlaku setahun, 2 tahun. Sekarang yang jelas, Tun Dr. Mahathir Mohamad akan mengosongkan jawatan Perdana Menterinya lagi 2 tahun. Lepas tu, Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri jika ditakdirkan demikian. Jadi, semua pegawai pejabat Perdana Menteri yang di bawah zaman Dr. Mahathir ini semua kena letak jawatan. Takkan Anwar Ibrahim nak letak lagi Abu Bakar, Zaid Arif menjadi seperti dia. Tentulah dia akan bawa tim dia yang ada sekarang dan mungkin dia rombak kabinet. Tukarkan orang ini kan, itu kuasa prerogatif Perdana Menteri. Dari itu saya punya pendapat tak perlu untuk saya nak keluar kerana saya melihat parti Pakatan Harapan ini belum lagi dapat, bukan saja 40%, bukan 60% tinggi. Nak 20% macam Barisan Nasional pun tak dapat. Belum lagi. Mereka sekarang ni hanya macam orang berkahwin 3 tapi tak rela. Di depan public nampaklah tunjuk gambar berpeluk, gambar berjalan sama. Dalam hati mereka kita tak tahu. Kita tak tahu. Betulkah mereka bahagia beristeri 3 atau beristeri 4? Jadi begitu juga dalam politik, kita tak nampak sekarang ni keadaannya betul-betul mesra. Antara satu sama lain menyokong. Apa yang kita nampak sekarang ialah antara lain bertentangan tapi bersatu menyerang UMNO, itu saja. Menyerang UMNO, 4 parti ini, PBBM, DAP, PKR, Amanah bersatu. Tapi di kalangan mereka juga berperang. Bacalah media sosial antara puak pro ni dengan puak ini. Dan sekarang apabila Anwar Ibrahim nak bertanding di Port Dickson, kita melihat statement-statement satu parti yang lain hentam. Dan kita sudah maklum DAP sendiri mencari jalan tengah. Mana pihak dia nak bekerjasama. Yang paling penting dia mendapat tempat di dalam kerajaan sekarang. Jadi soalan saudara tadi tu, saya nak jawab itulah. Saya tak akan keluar pada UMNO dan saya percaya UMNO akan comeback. Sebab generasi muda sekarang telah memahami 4 bulan. Dan berdasarkan kenyataan manifesto Pakatan Harapan sekarang seperti istilah yang dikatakan menjaring matahari. Jadi manifesto menjaring matahari ini antaranya ialah PTN. Dulu kata PTN nak ditutup, ini seksa, menzalimi pendidikan. Sekarang berpusing kenyataan itu. Iaitu terpaksa dibayar. Dalam isu ini pula saya menyokong supaya PTN itu menuntut wang daripada para pelajar. Itu konsisten. Dan itu bukan berarti saya menyokong perjuangan manifesto PS terhadap PTN. Tetapi itu antara isu-isu yang saya panggil menjaring matahari. Kita sekarang terlalu primitif. Kita tidak bincang soal bagaimana nak pulihkan ekonomi negara kita. Cuba kita belajar tahun yang sama, 1998, Soeharto turun takhta sebagai Presiden Indonesia. Dan dituduh beberapa koruptor, termasuk gambar anak dia dan sebagainya.
cuba buka balik buku-buku Soeharto, ada tak bila Golkar kalah selepas Habibie take over 2 tahun kemudian, tak sampai pun Golkar bertanding, kemudian Gus Dur, Parti Kebangkitan Bangsa, mengambil alih. Ada Gus Dur ambil tindakan untuk nak kekuatan dia nak menangkap orang, untuk tuduhan ni rasuah dan sebagainya, kerana motif dia ialah nak menjatuhkan Soeharto, kerana Soeharto dianggap terlalu berkuasa, terlalu lama, menyebabkan Indonesia bankrupt. Tapi Gus Dur berusaha sedaya upaya untuk memulihkan ekonomi. Tapi kehendak Allah, orang agama ni agaknya itu kehendaknya, beliau diberikan kesihatan yang tidak baik. Iaitu pertama soal matanya, kemudian diganti oleh anak pejuang Soekarno, pejuang Indonesia, Megawati. Dan Megawati pula juga menghadapi perkara yang sama. Barulah diambil alih oleh Susilo Bambang Apabila SBI take over, barulah nampak bahawa Indonesia itu stable. Dan akhirnya sekarang di bawah Jokowi. Dan sekarang mereka juga nak menolak Jokowi. Jadi kita jangan campur politik Indonesia itu. Begitu juga di Thailand. Apabila dia menjatuhkan adik Thaksin, dia tak bawa orang lain untuk dituduh rasuah. Walaupun Thaksin dituduh rasuah dan juga adiknya dituduh rasuah. Jadi kita di Malaysia ni sekarang, semua orang perhati. Kita bercakap di mana-mana soal rasuah. Soalnya sekarang, biar pastikan dulu. Dulu Harun Hashim, Ketua Pengarah BPR, pernah memberikan ceramah pada kita. Iaitu, SPRM pastikan bahawa kes yang dia bawa, dia akan menang. Tapi kalau kesnya kemudian dibawa, kemudian ditolak, ini akan memalukan. Jadi soalnya sekarang, fokus yang mana satu ni? Nak memasukkan Najib ke penjara ke? Nak masukkan orang ni ke penjara ke? Orang ini ke penjara ke? Jadi kita kena slow sikit. Jadi kalau kita asyik nak mengalihkan pandangan, nak mengalihkan keadaan yang sebenarnya kita sengah bertelagah untuk nak membangunkan ekonomi ini dalam sudut pandang yang lain, sosialis berpendapat, kereta tak boleh dibuat dengan menggunakan wang rakyat. Kapitalis kata, kita nak teknologi, kau tak macam mana maju. Jadi kita nak juga buat kereta. Itu kata kapitalis. Kata sosial begitu. Kata sosialis liberal pula, kita cuba tengok dulu bagaimana kepentingan-kepentingan kewangan negara. Dari segi orang Islam, kena yang nak kata fundamentalis pun tidak, sekular pun tidak, dia apa yang ada, dia mendapat buah runtuh saja. Dapat makan buah, dapat duduk bawah pohon yang rendah, apa dia kisah yang lain. Jadi kita kena lihat dalam isu ini. Okay?